Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan persahabatan pramusim. Real Madrid menang 3-2 ke atas pasukan AC Milan. Manchester City menang 5-3 ke atas pasukan Yokohama Marinos. Lazio menang selesa 4-0 ke atas pasukan Triestina. Fiorentina menang 3-0 ke atas pasukan Catanzaro. Fulham menang tipis 3-2 ke atas pasukan Brentford. Kita ikuti dahulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. Selangor rampas 3 mata atasi pasukan Sabah. Perlawanan Liga Super minggu ke-18 menyaksikan pertemuan di antara pasukan Sabah dan juga Selangor yang berkesudahan dengan pasukan Direct Giant itu berjaya mengatasi pasukan Sabah dengan jaringan tipis 1-0. Kemenangan itu berjaya memberikan Selangor 3 mata penuh selepas asis sengit kedua-dua pasukan berakhir. Kedua pasukan turun dengan kesebelasan utama yang terkuat, dimulakan dengan asakan yang berterusan oleh anak buah Tan Cheng Ho. Namun tanda percubaan tepat berjaya dihasilkan. Gol yang dinantikan akhirnya tiba pada minit ke-23 melalui Aaron. Sabah tidak memiliki banyak peluang untuk mencuba di mana kekebalan benteng pertahanan Selangor turut menyukarkan misi pasukan lawan. Keputusan itu kekal sehingga tamat perlawanan dan memberikan kelebihan kepada pasukan Selangor untuk mengukuhkan lagi kedudukan di tangga kedua dengan 40 mata. Sementara pasukan Sabah masih di tangga kelima dengan 33 mata. Selangor akan berdepan dengan pasukan JDT untuk perlawanan seterusnya, manakala pasukan Sabah akan berkunjung ke Stadium Bandaraya untuk bertemu dengan pasukan Penang. Cerita berbeza kalau bermain di Bukit Jalil, kata Bojan Hodak. Ketua jurulatih pasukan KL FC, Bojan Hodak, menganggap aksi berdepan pasukan JDT akan menjadi berbeza jika perlawanan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Perlawanan akhir Piala FA menyaksikan kedua pasukan bersaing sengit sebelum kemenangan berjaya dinotahkan oleh pasukan Harimau Selatan menerusi jaringan Hong Wan dan juga Leandro Velasquez. Bercakap dengan lebih lanjut mengenai pasukannya itu, pengenali kelahiran Croatia itu berpuas hati dengan persembahan anak buahnya sambil memuji komitmen yang ditampilkan pada babak pertama perlawanan. Beliau turut memuji kualiti yang ada pada penjaga gol pasukan JDT, Shihan Azmi, yang berjaya menafikan setiap peluang yang dimiliki oleh pemainnya. Fokus KL City selepas ini terarah kepada cabaran Liga Super untuk terus merebut kedudukan terbaik dalam saingan Piala Malaysia yang akan bermula tidak lama lagi. Real Madrid menang 3-2 dengan pasukan AC Milan. Real Madrid bersusah payah untuk kalahkan pasukan AC Milan. Satu pertembungan menarik pada pagi tadi menemukan dua gegasi Eropah, iaitu AC Milan dan juga pasukan Real Madrid, di mana keputusan berkesudahan dengan Real Madrid menang 3-2. AC Milan bermula dengan garang apabila mendahului dengan jaringan 2-0 melalui jaringan Fikayo Tomori dan juga Luka Romero yang masing-masing menjaringkan gol pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Real Madrid yang memasukkan kebanyakan pemain bintang mereka berjaya membalikkan keadaan apabila Valverde menjaringkan 2 gol pantas pada minit ke-57 dan juga minit ke-59. Vinicius Junior muncul wira selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-84, sekaligus melengkapkan kemenangan bergaya ke atas gegasi Itali tersebut. Untuk perlawanan seterusnya, Real Madrid akan bertemu dengan pasukan Manchester United, manakala AC Milan akan bertemu dengan pasukan Juventus untuk perlawanan selanjutnya. Manchester City terpaksa bekerja keras sebelum menang mengatasi Yokohama Marinos. Juara treble musim lalu, Manchester City terpaksa bekerja keras terlebih dahulu sebelum mereka berjaya mengatasi kelab gegasi Jepun, iaitu Yokohama F Marinos 5-3 dalam hasil jelajah pramusim mereka di Stadium Nasional Jepun semalam. Marinos langsung tidak menunjukkan kegetaran mereka ketika bertemu dengan pasukan yang dipenuhi dengan pemain bersatu bintang itu apabila mereka berjaya membuka jaringan pada minit ke-27 melalui Anderson Lopez. Tersentak dengan permulaan baik pasukan tuan rumah, anak buah Pep Guardiola mula menggadaikan asakan, tetapi malangnya pasukan tuan rumah yang berjaya menjadikan gol kedua melalui jaringan Ken Matsubara pada minit ke-37. City akhirnya berjaya mendapatkan 2 gol pantas hasil jaringan John Stone dan juga Julian Alvarez, dan keadaan itu memberikan sedikit kelegaan kepada mereka. City meneruskan rentak mereka selepas kemasukan Erling Haaland pada babak kedua dan Rodri pada minit ke-72. Marinos berjaya merapatkan kedudukan melalui jaringan Kenta Inoue pada minit ke-86, tetapi Haaland berjaya memastikan kemenangan 5-3 milik City melalui jaringannya di hujung perlawanan. City akan bertemu dengan pasukan Bayern selepas ini di venue yang sama pada 26 Julai nanti. Andre Onana akan gunakan jersey nombor 24 di Manchester United. Penjaga gol baru pasukan Manchester United, Andre Onana, akan menggunakan jersey nombor 24 kerana itu merupakan tarikh lahirnya. Dia yang berjaya dibawa masuk ke Manchester United dengan nilai 47.61 juta pound
untuk menggantikan David De Gea tidak akan menggunakan jersey nombor 1 dalam musim debutnya sebagaimana selalu digunakan oleh mana-mana penjaga gol yang lain. Dia menjelaskan yang pemilihan nombor 24 itu tiada kaitan dengan mana-mana pihak kerana dia menganggap nombor itu sangat bagus dan juga cantik untuk dia pakai nanti. Dia juga berharap dapat terus menggunakannya sepanjang dia bermain di United nanti. Onana juga menggunakan nombor yang sama ketika bermain di pasukan Inter Milan dan juga pasukan Ajax sebelum ini. Dia pernah menggunakan jersey nombor 1 ketika awal musimnya di Liga Belanda, tetapi musim tersebut berlangsung dalam keadaan mengecewakan dan akhirnya dia menukar jerseynya kepada nombor 24. Emile Smith Rowe mahu terus bangkit. Pemain tengah pasukan Arsenal, Emile Smith Rowe, yang seringkali diketepikan oleh Mikel Arteta pada musim lalu, mahu terus bangkit membuktikan dan dia masih lagi mempunyai sentuhan berbisa pada musim hadapan. Dia kini sudah bersedia untuk merampas kembali kedudukannya dalam kesebelasan utama selepas musim lepas yang sangat mengecewakan. Dia sebelum ini terpaksa berehat selama 3 bulan akibat menjalani pembedahan untuk memulihkan kecederaan groin, gagal mendapatkan tempat selepas kembali bersama skuad sejak Januari yang lalu. Dia bagaimanapun berjaya membuktikan kualiti yang dia ada apabila membantu skuad bawah 21 untuk menjuarai kejohanan Eropah. João Palhinha alami kecederaan bahu. Pemain yang sedang menjadi buruan banyak kelab pada ketika ini, João Palhinha, dilaporkan mengalami masalah bahu selepas membantu pasukannya, iaitu pasukan Fulham untuk mengatasi Brentford 3-2. Situasi ini sudah pasti tidak digemari oleh pengurus mereka, iaitu Marco Silva, yang melihat kecederaan itu sebagai satu tanda yang tidak baik untuk mereka. West Ham sebelum ini telah melancarkan bidaan sebanyak 45 juta pound untuk mendapatkan pemain itu, tetapi ditolak mentah-mentah oleh pasukan Fulham kerana mereka menganggap João Palhinha bernilai lebih 80 juta pound. Sementara itu, penyerang utama pasukan Fulham, Alexander Mitrovic, hanya menyaksikan perlawanan dari tempat duduk penyokong selepas dia berpotensi untuk berhijrah ke pasukan Al-Hilal. Romelu Lukaku semakin hampir untuk ke pasukan Juventus. Penyerang pasukan Chelsea, Romelu Lukaku, semakin hampir untuk berpindah ke pasukan Juventus selepas kedua belah pihak sudah pun bersetuju dengan syarat-syarat peribadi yang telah pun ditetapkan. Perbincangan pada ketika ini adalah melibatkan di antara pihak pengurusan pasukan Chelsea yang mahukan 40 juta euro untuk pemain yang berusia 30 tahun itu. Kehadiran Lukaku di Juventus nanti diharap akan menjadi solusi selepas Dusan Vlahovic gagal memberikan import seperti mana yang mereka harapkan. Vlahovic juga dilihat akan terus kekal menyarung jersey Juventus selepas tiada mana-mana pasukan yang hadir mengemukakan tawaran rasmi untuk mendapatkannya. Chelsea buru Elie Wahi. Chelsea kini sedang berusaha untuk mendapatkan seorang lagi pemain muda yang sedang beraksi bersama pasukan Montpellier, iaitu Elie Wahi. Fokus mereka sekarang ini adalah untuk membawa masuk seramai mungkin pemain muda untuk menjayakan projek jangka masa panjang mereka. Menurut daripada Pochettino, pemain itu akan dihantar untuk bermain secara pinjaman bagi memastikan dia sentiasa dapat bermain sekaligus mempertingkatkan lagi tahap prestasinya. Mereka kini dalam perjalanan untuk bertemu dengan wakil pemain yang berusia 20 tahun itu bagi mengutamakan perjanjian di antara kedua belah pihak. Paris Saint-Germain tidak mahu Mbappe beraksi untuk mereka lagi. Paris Saint-Germain dilaporkan sudah bersedia untuk meletakkan Kylian Mbappe di luar padang sepanjang musim 2023-2024 sekiranya mereka gagal untuk menjual pemain itu pada musim panas ini. Kontrak Mbappe hanya berbaki semusim sahaja lagi dan jika keadaan ini berterusan, dia akan meninggalkan pasukan PSG secara percuma pada hujung musim hadapan. Bayern naikkan lagi bidaan terhadap Harry Kane. Bayern dilaporkan akan meningkatkan lagi harga bidaan mereka untuk mendapatkan penyerang Spurs, iaitu Harry Kane. Bayern kini bersedia dengan tawaran bernilai 100 juta euro untuk diberikan kepada Spurs sebaik saja mereka pulang daripada jelajah pramusim yang berlangsung di Thailand. Atalanta cuba pemudah urusan Manchester United. Atalanta kini meletakkan nilai sebanyak 70 juta euro bersama dengan 10 juta euro sebagai tambahan kepada penyerang mereka, iaitu Rasmus Højlund. Tetapi nilai tersebut masih dilihat terlalu tinggi oleh Manchester United. Mereka akan terus cuba berbincang mengenai perkara tersebut. Newcastle cuba dapatkan pemain Southampton. Newcastle dilaporkan akan cuba menawarkan 30 juta pound kepada pasukan Southampton untuk cuba mendapatkan pemain fullback mereka, iaitu Tino Livramento. Southampton bagaimanapun meletakkan nilai sebanyak 50 juta pound terhadap pemain muda England itu. Manchester Sabitzer ke Borussia Dortmund, here we go.
Bekas pemain pinjaman Manchester United, masa Sabitzer, sah berpindah ke pasukan Borussia Dortmund daripada Bayern Munich dengan nilai 19 juta euro. Yuran tersebut juga termasuk dengan yuran tambahan dan difahamkan Manchester United yang memiliki peluang besar untuk mendapatkannya, memilih untuk tidak membelinya selepas kehadiran Mason Mount di dalam pasukan Manchester United. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.